يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Yang dimuliakan Imam pengurusan surau, ustazah muslimin muslimat berbahagia, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mencampakkan perasaan ingin mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam diri kita. Lantas kita bersiap-siap di rumah, kita mai solat berjamaah. Apabila Bilal laungkan azan, hayya 'ala salah, kita jawab la haula wala quwwata illa billah. Tak ada daya, tak ada upaya melainkan Allah yang bantu aku. Dan kemudian Allah bantu kita untuk sama-sama salat berjamaah. Alhamdulillah. Tuan-tuan muslimin muslimat berbahagia, kita sambung kembali kitab Riyadhus Salihin jilid yang pertama, dikeluarkan oleh Jakim, susunan Imam An-Nawawi, diterjemahkan oleh almarhum Dr. Abdul Wahab bin Muhammad Saleh, bekas pensyarah UKM. Kita masih lagi di dalam bab yang lalu. Qala al-musannif rahimahullah, kata pengarang, babul ikhlas, bab ikhlas. Hadis yang ke-6, wa an Abi Yazid Ma'an ibn Yazid ibn Akhnas radhiyallahu anhum wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyyun. Qala kana Abi Yazid أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. Rawahul Bukhari. Maksud hadis daripada Abu Yazid, itu gelaran dia, Abu Yazid, nama dia Ma'an. Ma'an bin Yazid bin Akhnas radhiyallahu anhu. Ma'an anak pak dia nama Yazid, tua dia nama Akhnas. Mereka bertiga adalah sahabat Nabi. Tiga-tiga sahabat Nabi. Alhamdulillah. Bukan senang. Tuan-tuan muslimin muslimat berbahagia, kalau Nabi Ibrahim, anak dia Nabi Ishaq, anak Nabi Ishaq Yaqub, anak Nabi Yaqub Yusuf, 4 keturunan Nabi. Yang ni 3 keturunan sahabat. Alhamdulillah. Baik. Kata siapa? Kata anak itulah Ma'an. Ayahku, yakni Yazid, telah mengeluarkan beberapa dinar. Dinar ni mata wang mah waktu itulah, waktu zaman Nabi.
yang hendak disedekahkan. Dia ambil beberapa dinar, dia dah niat awal lagi dah dia nak sedekah. Lalu diamanahkan kepada seorang lelaki di masjid. Sampai di masjid, dia bagi kat seorang lelaki ni. Yang lelaki ni semua orang pakat tahu. Dia ni bagi kat dia, sekali dia tolong bagi kat orang yang berhak terima. Dia ada seorang yang dia kenal, dia tolong bagi. Jadi si anak ni dia kata apa? Maka aku pergi dan minta wang dinar itu daripada orang itu. Si anak ni dia nampak pak dia bagi duit dekat seorang lelaki ni, suruh agih. Si anak ni pi minta duit tu. Lepas dia ambil sudahlah, dia pi ke ayah dia pula. Pi ke ayah dia, dia tunjuk ke ayah dia. Lalu aku tunjukkan kepada ayahku. Dia tunjuk ni, ayah, duit ayah tadi ni saya ambil. Maka beliau pun berkata, ayah dia kata, demi Allah, bukan kepada engkau yang hendak aku sedekahkan, aku bukan nak bagi kat hang. Maka berlakulah pertelagahan antara kami. Pak suruh pergi bagi balik kat kawan tu. Anak kata, lah, cik dah ambil dah, pasal apa nak bagi balik pula? Last sekali bawa pergi kat Nabi. Akhirnya kami adukan perkara itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah pun bersabda, Rasulullah nak bagi, macam mana? Duit ni nak kena pergi bagi balik ke? Macam mana? Rasulullah bersabda, berhasil pahala bagi engkau apa yang engkau niatkan wahai Yazid. Apa ni? Nabi kata, tadi hang dah niat memang nak bagi dah, dan hang pun dah bagi dah, cuma kau tu tak ada nagih lagi. Hang dapat apa yang hang niatkan. Kemudian hak anak pula, dan halal, yakni harus bagi engkau apa yang engkau ambil wahai Ma'an. Anak pun dapat, pak pun dapat pahala. Tuan-tuan muslimin muslimat berbahagia, hari ni macam mana cara kita agih? Hari ni cara kita agih dengan cara kita bagi sendiri. Ataupun memang kita bagi kat masjid, kita bagi kat surau, tiba-tiba dengar ada kawan tu sakit ke, masuk hospital ke, apa ke, rumah terbakar ke, duit hak yang kita bagi inilah, hak tabung kebajikan ni, kita pergi bagi. Itu cara kita hari ni. Cara zaman zaman Osmaniyah Turki, dekat nak masuk masjid, dia ada batu lebih kurang tin minyak gas. Semua orang sekarang tak faham tin minyak gas. Kalau budak-budak kita kena cerita lagi tin minyak gas. Macam tin minyak gas tu tapi dia bertebuk. Jadi siapa yang nak bagi, dia pi, dia suap, dia lepas jalan masuk masjid. Siapa yang berhajat nak, dia pi, ambil bola paket, masuklah masjid. Jadi siapa yang bagi, siapa yang ambil, siapa pun tak tahu. Waktu tu manusia amanah sampai teratur, dan mereka sembunyi, tak mau bagi tahu. Aku bagi ke, aku terima ke, aku ambil ke, siapa pun tak tahu. Pi seluk je. Hak yang nak bagi pi, lepas. Kawan ni berhajat, pi ambil. Siapa pun tak tahu. Itu zaman Osmaniyah Turki. Sampai teratur. Tuan-tuan muslimin muslimat berbahagia, jadi dalam hadis ni kita tengok sikit pengajaran hadis. Keterangan sahabat ialah mereka yang pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman dengannya, serta mati dalam iman walaupun masa pertemuannya singkat. Yang Nabi, siapa yang beriman dengan Nabi, pernah jumpa dengan Nabi, mati dalam keadaan beriman, dia tu sahabat. Ada orang yang hidup sezaman dengan Nabi, tapi dia bukan sahabat. Semua kita biasa dengar nama dia, Uwais Al-Qarni, kan? Dia hidup sezaman dengan Nabi, dia beriman dengan Nabi, tapi dia duduk di Yaman, jauh. Madinah dengan Yaman tu lebih kurang sini kat bawah lagi daripada Johor tu, jauh. Satu hari dia beritahu kat mak dia kata, mak izinkan saya nak pergi jumpa Nabi ni di Madinah. Mak dia kata, hampir, lepas tu hang cepat-cepat balik. Dia pun pergi lah. Lama nak sampai Madinah, jauh, bukannya naik kuda, bukannya ni, dahsyat orang zaman dulu merantau. Jadi bila sampai di Madinah,
Dia jumpalah dengan sahabat-sahabat Nabi. Tapi tanya mana rumah Nabi? Rumah Nabi itu pi pula bagi salam semua. Yang keluar mai bukan Nabi, isteri Nabi. Saya ni nak jumpa dengan Nabi. Dia kata Nabi tak ada, Nabi keluar pergi perang. Keluar pergi perang zaman tu berbulan-bulan. Jadi Uwais Al-Qarni teringat mak dia kata apa, lepas hang sampai hang patah balik. Jadi dia patah balik. Uwais Qarni dia pernah pergi sampai rumah Nabi, jumpa dengan sahabat-sahabat Nabi, tapi tak jumpa dengan Nabi. Lalu dia bukan sahabat. Dia dipanggil tabi'in. Orang yang pernah jumpa dengan sahabat nama tabi'in. Ataupun zaman Nabi, sezaman dengan Nabi, jumpa dengan Nabi tapi dia tak beriman. Elok Nabi wafat, baru dia beriman. Dia juga bukan sahabat. Salah seorang nama dia Ka'bul Ahbar. Ka'bul Ahbar ni dia pendeta Yahudi. Masa zaman Nabi ada tu, Nabi hidup lagi, dia tak pernah beriman. Tapi mai zaman Saidina Abu Bakar, zaman Saidina Umar, baru dia teringin nak masuk Islam. Akhirnya dia masuk Islam. Dan dia sahabat tak? Tak. Dia bukan sahabat. Itu. Jadi sahabat yang jumpa dengan Nabi. Jumlah dia pula. Jumlah dia sebahagian kata 120,000. Sebahagian kata 124,000. Masa haji Nabi, masa di lembah Muranah, Nabi sampaikan khutbah ketika mengerjakan haji. Orang panggil haji wadang, haji selamat tinggal. Sebab lepas tu Nabi kata mungkin kita tak jumpa lagi. Waktu tu ada 124,000 orang sahabat. Tak ada speaker. Macam mana Nabi sampaikan khutbah? Macam mana boleh sampai? Wallahu alam, kita pun tak tahu. Tapi di zaman periwayat hadis, dia ada muballigh. Muballigh ni orang yang menyampaikan. Dia berdiri tang ni, berdiri tang ni. Bila seorang tok guru ni baca kitab, kau ni dengar, dia kali belakang dia sampaikan. Dia kali belakang dia sampaikan. Dia kali belakang dia sampaikan. Macam tu cerita dia zaman sebarkan hadis. Zaman Nabi wallahu alam. Tapi kalau semayang tu adalah kan yang duduk belakang Nabi, belakang sahabat, belakang tok imam, macam mana di Mekah. Allahu akbar, Allahu akbar kan, muballigh nama dia. Allahu akbar. Tuan-tuan muslimin muslimat berbahagia, berdoalah bagi kita dalam hayat ni pernah pi di Padang Arafah pada 9 Zulhijjah, pi haji. Kalau tak ada, pi umrah dulu. Bila kita pi umrah, kita pi duduk depan Kaabah, kita tengok Kaabah, kita tanya, oh ni Nabi duduk semayang kawasan ni para sahabat semua semayang. Kita pergi tengok kat Hijr Ismail. Sayyidatina Aisyah, isteri Nabi pernah minta, ya Rasulullah, saya teringin nak bersolat dalam Kaabah. Dia kata, Nabi kata, pergi solat dekat Hijr Ismail. Di situ Kaabah juga. Jadi dia solatlah dalam tu. Jadi bila kita pergi dalam tu, tak mana tak tahu. Jadi kita kalau boleh masuk dalam tu, alhamdulillah. Kemudian tuan-tuan, bila kita balik ni, kita seronok. Begitu juga selepas tu kita pergi ziarah Nabi di Madinah. Bila pergi ziarah Nabi di Madinah, tuan-tuan muslimin muslimat berbahagia, kita nak masuk masjid Nabi, bukan nak pergi jumpa Nabi lagi, nak masuk masjid Nabi besar. Apa yang kita ucapkan? Bismillahirrahmanirrahim wassalamu ala Rasulillah. Terus berjalan pelan sampailah ni nak ziarah Nabi ni, dekat dah ni. Sampai tengok assalamualaikum ya Rasulullah. Kan kita bagi salam kat Nabi. Selama ni kita bagi salam kok jauh ya. Macam mana bagi salam kok jauh? Contoh baca tahiyat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Salam ke atas kamu wahai Nabi. Kamu wahai Nabi, tapi kita duduk jauh. Kalau kita boleh pergi umrah, kita boleh pergi ziarah Nabi, Assalamualaikum, Nabi duduk sebelah saja kan. Kita boleh bagi salam Nabi, ya Rasulullah, bagi salam kat Nabi.
Tuan-tuan muslimin muslimat berbahagia, ada satu cerita seorang di zaman dulu selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Bila Nabi wafat, dia Badui ni, cerita ni ada di dalam kitab tafsir Ibn Kathir. Ada seorang ulama nama dia Utbi. Utbi ni dia duduk dekat dengan kubur Nabi. Dia duduk dengan kubur Nabi, dekat dengan kubur Nabi, tiba-tiba dia nampak seorang Badui. Badui ni mai terus dia teriak-teriak, "Ya Rasulullah, aku dah buat salah. Ada ayat Nabi, ayat Quran kata, walau annahum izzalamu, kalaulah mereka melakukan kesalahan, izzalamu anfusahum, ja'uka, mereka datang kepada kamu wahai Rasulullah, fastaghfirullah, dan mereka minta ampun. Orang buat salah tu minta ampun, wastaghfara lahumullah, dan kau juga minta ampun, wastaghfarahumullah, wastaghfara lahumur rasul, dan Rasul juga minta ampun untuk mereka, lawajadullaha tawwabar rahimah, pasti kamu akan dapati Allah Ta'ala itu Maha Pengampun, Maha Mengasihani. Jadi dia ni sedih. Dia kata, aku dah buat dosa. Kalaulah Nabi, kalaulah kau masih hidup, kau boleh minta ampun pada Allah. Di samping aku minta ampun, kamu juga boleh minta supaya Allah ampunkan aku, barulah Allah akan ampun. Dia sedihnya dia ni, sampai dia tak tahu nak buat apa. Badui ni bukan suku kita. Dia duduk, orang duduk hulu gunung mai. Dia ambil tanah, dia peroi atas kepala dia, menunjukkan kesedihan dia, sambil teriak, sedih sungguh. Pasal Nabi dah wafat. Lepas tu Badui ni pun pergi. Utbi, ulama ni, bila dia duk perhati, malam tu dia mimpi. Dia mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata kat dia, pergi cari Badui hak tadi, bagi tahu pada dia, aku dah minta pada Allah ampun dosa dia, dan Allah ampun dosa dia. Jadi Utbi ni pun lepas tu dia pergi carilah Badui tu, dan dia sampaikan pada Badui tu. Sebab tu salah satu cara kita bila kita pergi ziarah Nabi, kita baca ayat ni lah. Kita mula-mula kita bagi salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Lepas tu kita baca ayat ni, walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahimah. Mudah-mudahan Allah akan ampun dosa kita. Habis tadi Utbi tadi dia mimpi, betul ke mimpi jumpa Nabi? Betul ke Nabi? Betul. Siapa yang mimpi jumpa Nabi, maka memang itulah Nabi. Sebab Nabi dah bagi tahu, setan tak boleh merupa dalam tidur kan, di mana kan tak boleh merupa jadi Nabi. Orang yang baik, bila dia mimpi jumpa Nabi, maka akan bertambah kebaikan dia. Kalau orang yang jahat, dia mimpi jumpa Nabi, biasanya dia akan jadi baik. Bahkan orang kafir, kalau dia mimpi jumpa Nabi, insya-Allah selepas tu dia akan masuk Islam. Tuan-tuan muslimin muslimat berbahagia, tuan-tuan tahu tak cara nak minta mimpi jumpa Nabi? Cerita ni, ada seorang anak murid ni, dia mengaji kat tok guru dia. Tok guru, saya nak mimpi jumpa Nabi ni, saya tak pernah mimpi jumpa Nabi, saya teringin nak mimpi jumpa Nabi. Lepas tu tok guru dia kata, betul ke? Betul, saya teringin nak mimpi jumpa Nabi. Okeylah, kalau hang nak mimpi jumpa Nabi, malam ni hang makan nasi dengan ikan masin. Makan nasi dengan ikan masin, tapi satu syarat, tak boleh minum ayam. Tak boleh minum ayam. Dia pun pergi cari ikan masin bersama, malam tu makan nasi dengan ikan masin. Ayam, tak boleh minum ayam, tak minum. Tidur. Jaga esok ni pergi jumpa tok guru dia. Tok guru dah, saya dah ikut dah petua tok guru. Pasal apa saya tak mimpi jumpa Nabi pun? Hang mimpi apa? Saya mimpi nampak sungai, saya nampak air telaga, saya nampak air banyak. Pasal apa hang mimpi ayam? Saya pun tak tahu. Tok guru dia kata, hang mimpi ayam pasal apa? Pasal semalam hang makan nasi dengan ikan masin.
Bila Masih ni nak minum ayam, tapi aku tak bagi hang minum ayam, betul ya? Betul ya? Jadi sebelum hang nak tidur, hang ingat apa? Ingat ayam. Jadi sebelum tidur dah ingat ayam. Jaga tengok, bila ni nak minum ayam ni kan? Bila doktor ingat ayam, mimpi ayam. Tok Guru dia kata, kalau hang nak mimpi jumpa Nabi, hang kena ingat Nabi ente sahabat. Pagi, petang, siang, malam selawat, ingat Nabi, doa, ya Allah, teringin nak jumpa dengan Nabi ni, ya Allah, tolonglah ya Allah. Tak pernah lagi semua hidup mimpi jumpa Nabi, ya Allah, teringin. Kita ingat Nabi, nak tidur pun sambil selawat, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Terlena tu, insya-Allah tuan-tuan. Balik buat. Tak dapat, pasang pula. Kena bagi ingat kepada Nabi, barulah boleh mimpi jumpa Nabi. Tuan-tuan muslimin muslimat berbahagia. Baik, pengajaran hadis. Sedekah sunat harus diberi kepada anak. Tetapi sedekah wajib, zakat tidak harus diberikan kepada anak atau ayah. Kalau sedekah sunat, kat siapa pun boleh bagi. Tapi kalau zakat, tak boleh bagi pada orang bawah tanggungan kita, si ayah. Dia nak bagi dekat anak dia nak pergi mengaji. Ayah nak bagi zakat kat hang, tak boleh. Pasal itu tanggungan dia. Tapi kalau orang perempuan, anak dia nak pergi sambung belajar, boleh tak dia bagi zakat kat anak dia? Anak dia bawah tanggungan dia ke tanggungan suami dia? Tanggungan suami dia, jadi dia boleh bagi. Tok pun sama juga, boleh bagi zakat kat cucu dia. Bahkan isteri, kalaulah suami dia miskin, boleh bagi zakat kat suami dia. Dia dah buat kerja menega-menega apa semua, naik tangan apa semua. Tok lelaki ni buat kerja kampung biasa, duit pun tak apa nak cukup. Dia boleh, bang ni zakat nak bagi kat abang. Boleh tak? Boleh. Tapi suami nak bagi zakat ke isteri, tak boleh. Tuan-tuan muslimin muslimat berbahagia. Jadi sedekah sunat kat siapa pun boleh bagi. Seorang anak yang mengemukakan satu kes yang berlaku terhadap ayahnya kepada hakim untuk mencari penyelesaian, tidak dianggap derhaka kepada ayah. Kalau bawa pergi mahkamah, tak dianggap derhaka. Berkelahi derhaka. Orang yang memberi sedekah tetap mendapat ganjaran sama ada sedekahnya jatuh ke tangan orang yang berhak atau tidak, jika niatnya sahih, betul dan ikhlas. Dia niat betul dah, memang nak bagi dah sedekah ni, tiba-tiba orang lain balas, tetap dapat pahala. Ataupun tuan-tuan bukan kata sedekah, bagi zakat fitrah, bagi ke amil. Amil kata esok saya nak pergi bagi dekat pejabat zakat di Kepala Batas. Lah ni pukul 10, dia tutup pukul 5. Esok saya pergi. Dia dah himpun dah ni, beribu-ribu ni orang kampung ni. Malam tu mencuri masuk rumah dia, habis. Buat report polis apa semua. Adakah tuan-tuan yang bagi dekat amil tu kena bayar sekali lagi? Tak. Sah dah. Tuan-tuan dah bagi dah pada amil tu. Cuma dia tak dan sampai sana. Allah Maha mengetahui, tuan-tuan tetap berpahala, dapat pahala. Tapi kalau dia kecoh, itu dia tanggungjawab, kan? Baik. Sedekah boleh diamanahkan kepada orang lain untuk disampaikan kepada orang yang berhak. Boleh je, kan? Kita bagi kat isteri kita, tengok dia tu bujang, aku nak pergi bagi sedekah zakat ni, susahlah nak hampir pergi, kita abad kat isteri kita. Kita wakil kat dia pergi bagi, tak apa, tak ada masalah. Suatu yang diniatkan untuk sedekah itu akan mendapat pahala walaupun siapa saja yang menerimanya. Kita nak sedekah, kan, hari-hari orang ramai apa semua, kita tengok orang ramai berimpun, kita pun pergi ambil pisang satu tandan, beli pisang mai. Ya Allah, ya Tuhanku, pahala ni nak kongsi dengan mak, dengan ayahku. Weh, ni aku buat penuri ni, ambil
Tak dan mereka nak ambil, orang lain pergi, dia bawa lari. Dapat pahala tak? Dapat. Baik, seorang anak boleh menerima sedekah daripada pemberian sedekah bapaknya. Wallahu alam. Selesai yang tu. Ada apa-apa tuan nak tanya tak Pak tu? Ada kan? Baik. Hadis seterusnya, hadis ke-7. Hadis ni agak panjang, jadi saya ingat saya nak baca maksud dia lah. Panjang ke hadis ni? Terus pada maksud dia muka surat sebelah. Maksud hadis daripada Abu Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas, Malik bin Uhaib bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay Al-Qurashi Az-Zuhri, salah seorang yang disaksikan sebagai ahli syurga. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ni, dia salah seorang yang Nabi SAW kata syurga. Semua ada berapa orang? Ada 10 orang kan? Baik, dia ada satu hadis dia. Ni nak cerita apa nama yang dijanjikan syurga ni. Baik, saya baca maksud dia juga. Sekali kita kembali pada hadis kita. Nak cerita 10 orang ni. Satu hari baik, Sa'ad bin Abi Waqqas ni nama dia banyak. Tadi kita baca pun banyak. Nama dia ada yang kata Sa'ad bin Malik, ada yang kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi dia cerita dalam satu hadis Nabi SAW, dia cerita Sa'id bin Zaid, Abdul Rahman bin Sa'ad bin Abi Waqqas ni dalam masjid. Tiba-tiba bangun Sa'id bin Zaid. Pasal apa? Pasal ada orang duk sebut pasal tak elok kat Sa'ad bin Abi Waqqas. Orang duk sebut tak elok. Bangun Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid kata, aku bersaksi bahawa Rasulullah SAW bersabda, dan aku dengar sendiri Nabi kata 10 orang dalam syurga. Nabi dalam syurga, Abu Bakar dalam syurga, Umar dalam syurga, Uthman dalam syurga, Ali dalam syurga, Talhah dalam syurga, Zubair bin Awam dalam syurga, Sa'ad bin Malik dalam syurga. Sa'ad bin Malik ni Sa'ad bin Abi Waqqas. Abdul Rahman bin Auf dalam syurga. Kalau apa nak tahu, Nabi sebut 10. Mereka kata, tu baru 9. Sa'id bin Zaid. Lah sekali dia senyap Sa'id bin Zaid. Orang kata, siapa lagi? Tu baru 9. Lah dia kata, dia tu hak ke-10 tu Sa'id bin Zaid. Dia hak cerita ni lah. Dia nak bela pasal apa? Ada orang duk sebut tak elok pasal Sa'ad bin Abi Waqqas. Baik. Tuan-tuan muslimin muslimat berbahagia. Kembali balik pada hadis kita. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasulullah SAW datang menziarahi aku pada tahun Haji Wadang semasa aku menderita sakit tenat. Jadi sahabat-sahabat ni, mereka ni daripada Mekah. Bila Rasulullah suruh berhijrah, mereka berhijrah di Madinah. Tahun ke-10 hijrah, Nabi ramai-ramai beribu-ribu, ratus ribu ni pakat-pakat pergi mengerjakan haji. Bila sampai di Mekah, tiba-tiba Sa'ad bin Abi Waqqas ni sakit. Dia rasa kalaulah dia berhijrah ke Madinah, tiba-tiba masa mai di Mekah ni nak buat haji, kalau mati, pada anggapan dia habis dah pahala hijrah. Kan? Hijrah pergi Madinah, lah mai balik Mekah tempat asal, tiba-tiba mati. Dia kata habis dah pahala. Jadi bila Nabi SAW ziarah dia sakit tenat, aku bertanya Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai Rasulullah, penyakit aku ini bertambah tenat, sedangkan aku mempunyai harta, tapi tidak mempunyai waris kecuali seorang anak perempuan.
Dia tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya harta banyak, tapi waris tak ada, anak perempuan seorang je." Jadi kata Sa'ad bin Abi Waqqas, "Adakah boleh aku sedekahkan 2/3 daripada harta aku?" 2/3. Nabi jawab, "Tidak, tak boleh." Ni dia nak wasiat ni. Aku bertanya lagi, "Kalau setengah, wahai Rasulullah?" Nabi jawab, "Tidak, tak boleh." Aku bertanya lagi, Sa'ad bin Abi Waqqas kata, "Kalau 1/3, wahai Rasulullah?" Rasulullah kata 1/3. 1/3 tu pun banyak. Makna boleh lah. Jadi berdasarkan hadis ni, ulama menetapkan bahawa faham daripada hadis ni, kalau seorang bila dia nak berwasiat, wasiat dia hanya boleh laksana 1/3 saja. Sebab berdasarkan hadis ni hanya 1/3 boleh dilaksanakan. Lepas tu Nabi pesan apa? Nabi kata, "Sesungguhnya jika engkau tinggalkan waris-waris engkau sebagai orang kaya, adalah lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka sebagai orang miskin yang terpaksa meminta-minta daripada orang lain." Itu dia tuan-tuan, Nabi pesan kat kita. Nabi pesan kat Sa'ad bin Abi Waqqas, makna Nabi pesan kat kita. Kita buat kerja pagi, petang, siang, malam ni, tinggal sikit kat anak. Memang kita sedekah sana, sedekah sini, memang betul, cantik, elok, tapi kena tinggal sikit kat anak. Tapi kalau tuan-tuan tak ada, jangan sedih pula. Nak buat macam mana? Allah tak kurniakan harta yang banyak pada kita. Tapi pastikan anak-anak dapat ilmu. Jadi Nabi kata, kalau hang tinggalkan anak sebagai orang kaya tu lebih baik daripada hang tinggal daripada miskin, lepas tu duk pergi minta sana, minta sini, duk minta-minta kat orang. Jadi kalau kita tak mahu anak-anak kita minta-minta kat orang, kita bagi ilmu kat dia. Tak ada harta tak apa, tapi ilmu. Dahsyat ilmu ni tuan-tuan. Sesungguhnya engkau tidak membelanjakan sesuatu yang engkau niatkan itu demi Allah, untuk mengharapkan keredaan Allah, melainkan pasti engkau diberi pahala. Kita belanja kat rumah kita, memang tanggungjawab kita beli beras, memang tanggungjawab kita beli ikan, memang tanggungjawab kita sediakan bil elektrik, bil apa, semua yang kita buat tu semua dapat pahala. Tapi niat kerana Allah. Tengok Nabi kata, pasti engkau diberi pahala daripada perbelanjaan yang kau keluarkan, sehingga kan apa yang engkau letakkan di mulut isterimu, makna kita suap makan, kita bagi makan isteri, tu pun dapat pahala sedekah. Jangan kita sedekah sana, sedekah sini, tapi beras tak ada. Bini duk belitiak kita, "Siapa ni beras tak ada ni?" Aku sedekah kat kau tu susah, padahal bini dia susah, anak dia susah, dia biar. Dia tak jalankan tanggungjawab dia. Hak wajib ni dia tak mau buat, dia buat sunat. Tak boleh, tak kena cara tu. Allahu Akbar. Seronoklah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada duit banyak, bagilah pada isteri, bagilah pada anak-anak, bagilah apa. Tu semua berpahala. Bukan kata bagi tanggungjawab kita, bagi saja, dah berpahala. Dapat pahala sedekah. Alhamdulillah. Siapa yang kedekut tak mau bagi itu, dia bagi. Bagi. Aku bertanya lagi. Lihat pasal pahala hijrah ni. Wahai Rasulullah, adakah aku akan ditinggalkan oleh sahabat-sahabatku di sini? Dia kata, "Ya Rasulullah, macam mana takkanlah saya nak tinggal saya seorang ni, makna takkanlah nak mati di sini ya." Dia tak maulah mati tentu, nak mati di Madinah. Di Mekah, selepas mereka meninggalkannya dan kembali ke Madinah, pakai habis nak mati di sini ke? Tapi Rasulullah SAW hebat. Rasulullah cakap hak ke depan ni apa yang disampaikan oleh wahyu. Jawab baginda, engkau tidak tertinggal. Maknanya tak mati lah sini. Dan berbuat kebaikan yang engkau niatkan kerana Allah, melainkan akan bertambah dengannya darjat kemuliaan engkau. Hang niat semua baik, hang buat kebaikan, semua Allah akan bagi pahala dan meninggikan darjat kemuliaan. Kemudian Nabi doa, mudah-mudahan
dengan ketinggalan kau di Mekah tidak ikut kembali ke Madinah, sebahagian orang akan mendapat manfaat daripadamu dan sebahagian yang lain mendapat mudarat selepas mereka meninggalkannya dan kembali ke Madinah. Nabi kata, hang ni sebenarnya selepas ni bila hang balik Madinah, ramai orang dapat manfaat daripada hang dan ramai orang dapat mudarat daripada hang. Apa maksud? Rupa-rupanya Sa'ad bin Abi Waqqas selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia muncul sebagai orang yang dahsyat sekali dalam memimpin tentera. Dan dia ni daripada kecil dia sangat suka, Sa'ad bin Abi Waqqas, dia sangat suka buat panah, memanah. Dan Nabi doa pada dia dua benda. Nabi doa, ya Allah ya Tuhanku, bagilah panahan dia tepat dan kabulkanlah segala doa dia. Akhirnya memang dia dapat sembuh, panahan dia tepat. Masa duk perang di Iraq sana, Sayyidina Umar pun ikut serta jadi panglima perang. Orang nasihat Sayyidina Umar, wahai Amirul Mukminin, kau tinggal Madinah ni, mai perang ni, lebih baiklah balik tadbir Madinah. Sayyidina Umar kata, kalau aku balik pergi sana, siapa nak pimpin terang perang ni? Haish, mereka kata ramai lagi boleh. Tu Sa'ad bin Abi Waqqas. Sayyidina Umar pun terbuka hati, wahai Sa'ad, kau pimpinlah. Dengan itu Sayyidina Umar balik memerintah di Madinah. Sa'ad bin Abi Waqqas ni, dia pi lawan menang. Tu yang kata dapat memanfaatkan orang ramai dan mudaratkan orang ramai, mudaratkan orang kafir. Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia ada satu cerita Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia ni waktu dia jadi gubernur di Syam, ada orang suka fitnah dia dan dia jawab fitnah tu. Tapi ada seorang syekh ni, seorang orang ni yang pelik ni, dia suka fitnah. Sa'ad bin Abi Waqqas kata, bukan, aku tak buat itu, jangan fitnah aku. Tetap juga dia fitnah. Akhirnya dia hilang sabar. Bila dia hilang sabar, dia doa pada Allah 3 benda. Dia kata, ya Allah ya Tuhanku, orang hak fitnah aku ni, bagi usia dia panjang. Yang kedua, bagi dia hidup dalam papa. Yang ketiga, timpakan fitnah pada dia. Jadi sungguh, orang yang meriwayatkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, selepas Sa'ad bin Abi Waqqas ni dah meninggal dah, orang yang Sa'ad bin Abi Waqqas yang dia duduk fitnah tu, yang Sa'ad bin Abi Waqqas doa ni, dia duduk kat tepi-tepi jalan, kot tonton sampah aja. Tua ni sampai nak tengok orang pun tak apa nak nampak. Tua dan hidup merempat, melarat. Tapi dia ada satu perangai buruk. Tua, ya betul, makbul. Hidup bapa, ya makbul. Fitnah, dia ada satu perangai buruk. Dia duduk tepi simpang, orang perempuan lalu dia pergi rabau. Jadi orang maki dia, orang kata, orang kutuk dia macam-macam. Allah fitnahkan dia sampai jadi terlalu. Sebab tu tuan-tuan, kita jangan, mulut kita jaga, jangan cakap tak betul, jangan fitnah orang. Takut-takut kawan tu Allah makbul doa dia, dia doa kat kita jahanam. Lebih baiklah kita taat pada Allah, tak payah duk fitnah. Lebih-lebih lagi ni zaman nak mengundi 2-3 hari, baca wusyuk ni, WhatsApp kat orang, forward, tak usah forward. Benda hak pelik-pelik tu sampai kat kita, cukup kat kita. Delete lah, padam. Jaga mulut, jaga tangan, jaga jari. Forward, wusyuk ni forward, padahal cerita tu tak betul. So macam mana kita nak minta maaf kat dia? Susah. Baik kita jaga mulut. Tuan-tuan muslimin, muslimat berbahagia. Baik, itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Nabi berdoa, sambung sikit lagi. Kemudian Nabi berdoa, ya Allah, teruskanlah hijrah sahabatku dan janganlah jadikan mereka berpatah balik. Akan tetapi ada satu peristiwa, akan tetapi yang sedih ialah Sa'ad bin Khawlah. Ni hak bagus ni Sa'ad bin Abi Waqqas, hak tak bagus ni Sa'ad bin Khawlah diratapi oleh Rasulullah kerana beliau mati di Mekah. Apa cerita keterangan di bawah ni?
Sa'ad bin Khawlah yang disebut dalam hadis ini menurut setengah pendapat telah memeluk Islam tetapi tak berhijrah dari Mekah. Nabi suruh hijrah, wajib hijrah pergi Madinah, tapi dia tak pergi. Maka kesedihan Rasulullah terhadapnya kerana dia tidak berhijrah. Nabi sedihlah pasal dia tak taat pada Nabi, tak berhijrah. Itu satu pendapat. Pendapat yang kedua pula menyatakan dia telah berhijrah. Sa'ad bin Khawlah ni dia berhijrah dan menyertai peperangan Badar. Kemudian dia kembali ke Mekah dan mati di sana. Silap lah. Dia dah hijrah bagus dah. Sampai dia sertai peperangan Badar. Tiba-tiba dia balik pergi Madinah, dia balik pergi Mekah dan mati di Mekah. Hilanglah pahala hijrah dia. Maka kesedihan Rasulullah terhadapnya kerana ganjaran hijrahnya gugur, terputus, kerana dia kembali semula ke Mekah dengan pilihan sendiri. Itu pendapat kedua. Pendapat ketiga pula, Allah lajunya. Sikit lagi boleh kat tau? Sikit lagi lah. Dengan pilihannya sendiri. Pendapat ketiga pula menyatakan Sa'ad bin Khawlah ni dia berhijrah ke Habsyah pada penghijrahan kedua dan menyertai peperangan dan lainnya dan mati di Mekah pada Haji Wada'. Dia mati di Mekah. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas dia takut mati di Mekah lah. Berdasarkan ini kesedihan Rasulullah SAW adalah disebabkan luputnya ganjaran hijrah yang sempurna kerana dia mati di Mekah. Allahu Akbar. Tuan-tuan muslimin muslimat berbahagia, Nabi SAW pada peringkat awalnya susah je amat. Para sahabat susah. Pasal apa? Selalu disabotaj oleh orang Mekah. Kadang-kadang mereka naik kuda sampai di Madinah, mereka bakar habis tanaman, lari. Nabi ligat tak dapat. Satu ketika lain pula, jauh ni, naik bas pun 5 jam. Mereka pacu kuda. Orang musyrikin Mekah ni pun jahat, sabotaj ekonomi Madinah. Pi mereka bunuh semua ternakan, lepas tu lari. Tu jahat mereka. Bila dah sampai dah lama, tahun ke-5 hijrah dah mula dah. Para sahabat ni mula jadi kaya. Sebab apa? Sebab sabotaj tu dah berjaya diatasi. Terutamanya selepas perjanjian Hudaibiyah. Bila selepas perjanjian Hudaibiyah, musyrikin Mekah tak kacau dah. Bila tak kacau, ekonomi berkembang pesat lah. Tuan-tuan, sahabat-sahabat ni ada yang Allah kurniakan kaya. Saya sebut seorang je. Siapa dia? Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ni, waktu dia tengok Bilal bin Rabah ni disiksa, dia beli Bilal bin Rabah ni dan dia merdekakan. Tuan-tuan agak berapa harga yang dia beli? Ialah 9 uqiyah mah. 9 uqiyah ni, satu uqiyah ni bersamaan 33 gram. Jadi kalau kita tengok harga semasa RM285 1 gram, maka jumlah yang Sayyidina Abu Bakar beli Bilal ni ialah 86,000. Mana kita nak ada seketui 86,000, tapi dia ada seketui. Sayyidina Abu Bakar ada seketui. Allah kurnia kat dia kekayaan. Tak apalah, kita macam ni pun kita kaya dah. No? Baik. Hadis seterusnya saya baca maksud je. Hadis ni sikit je lah. Dia kecil lah. Dah nak habis dah. Hadis yang ke-8 daripada Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr. Nama dia Abu Hurairah. Nama Abu Hurairah ni Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat tubuh badan dan rupa paras kamu, tetapi Dia melihat jantung hati, niat kamu. Allah tak pandang kita handsome ke, kita kaya ke, Allah tak pandang. Sebab Allah tak pandang? Sebab benda-benda tu Allah yang bagi. Lepas tu Allah suruh supaya beribadah pada Dia dengan ikhlas. Jadi kita tak payah duk banggalah dengan kelebihan-kelebihan yang Allah bagi kat kita. Tuan-tuan muslimin muslimat berbahagia, saya rasa saya tak boleh nak pergi dah. Kalau saya pergi lagi mungkin makan masa 5-6 minit lagi. Jadi
ganggu. Saya pun tak suka macam tu. Bila masuk isyak je cari tempat berhenti kan. Kita selesa macam tu. Kalau kita lajak, lepas tu sahabat-sahabat kita yang ada kerja nak pergi pasang bendera lah, apa hal semua ada kan. Tak apalah. Baik, saya nak bagi satu penutup. Penutup ni saya nak minta diri tuan-tuan dan saya juga supaya kita buat 3 amalan ni. 3 amalan ni buat, kalau kita jadikan sebagai amalan yang kita buat harian. Kalau sekiranya kita tak buat, jangan tidur, melainkan kita buat amalan ni. Apa dia tuan-tuan? Amalan yang saya nak minta tuan-tuan buat ni ialah, yang pertama, baca Quran. Kalaulah hari ni kita tak baca Quran, sebelum tidur ambil baca Quran sikit. Baca 3-4 baris cukup. Pasal apa tuan-tuan? Pahalanya sangat banyak. Satu huruf tu, alif lam mim, alif 10, lam 10, mim 10, bismillahirrahmanirrahim 190 dah. Jadi kita ni, hidup kita nak beribadah kepada Allah. Bila kita baca 3 baris pun Quran tu, tuan-tuan kira berapa ratus huruf, darab dengan 10,000. Jadi jangan tinggal, melainkan kita buat juga. Tuan-tuan, kalau balik sekejap ikut mana pun, lah ni ada handphone kan, selalunya balik lepas mayang, kalau nak baca 2-3 baris, jadi ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan tinggal bersedekah setiap hari. Walaupun sekupang, walau RM1, jangan. Sebab sedekah ni terlalu banyak fadilat. Sedekah ni, ada orang yang sakit, bila dia sedekah, dia niat, ya Allah sembuh sakit dia. Hak duk cembera di rumah tangga kita, hak anak ni kalut, isteri lah, apa semua ni. Bila kita rajin bersedekah, kita niat, ya Allah bahagiakanlah aku dunia akhirat. Ya Allah, bila kita bersedekah tu, hari-hari kita minta doa pada Allah, Allah akan bagi insya-Allah. Nak pula malaikat doa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, bagilah orang hak infak tu ganti. Jadi kita tak perlu takut. Hari-hari kena sedekah. Jangan tuan-tuan ingat, bila saya sebut tu, dia ustaz nak bagi sehari RM50, tu usah lagu tu, sehari 5 kupang. Janji kita sedekah. Dan yang ketiga, jangan tinggal selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Selawat ni, Nabi SAW sebut, siapa selawat kepada aku sekali je, Allah akan selawat pada dia 10 kali. Apa maksud? Allah akan bagi rahmat pada kita 10 kali. Lepas tu tak cukup lagi, Allah akan hapuskan 10 dosa. Dan Allah akan tingkatkan 10 darjat. Dengan hanya Allahumma salli ala Muhammad sekali itu, Allah rahmat kita 10 kali, Allah hapus 10 dosa, Allah tingkat 10 darjat. Jadi tuan-tuan, kalau orang setiap hari dia selawat pada Nabi, paling tidak tuan-tuan kena ada jugalah tasbih digital ke apa ke, ambil 100 je. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Dah 5 kali dah. Kan? Tak sampai 10 minit. Ulang balik 3 benda. Jangan tinggal. InsyaAllah sedaya upaya, ya Allah ya Tuhanku, tak mau tinggal. Baca Quran setiap hari, sedekah setiap hari, dan perbanyakkan selawat setiap hari. Sekurang-kurang 100. Mudah-mudahan dengan apa yang kita buat ni, bila kita pergi jumpa Allah Ta'ala ni, terseronok. Bila malaikat nak main ambil nyawa kita pun, tak apa, aku redha. Kan? Pasal apa? Kita amalan kita buat, kita pasrah diri kita buat amalan. Jadi kita seronok, insya-Allah tuan-tuan, seronok. Siapa yang beribadah ni, rugilah orang yang tahu sedap-sedap tua lah, Quran tak habis lagi, selawat pun tak, sedekah pun kurang, rugi tuan-tuan. Jadi sama-sama kita buatlah. Saya minta maaf terlajak 7 minit. Kalau terkasar bahasa, saya minta maaf. Kalau saya salah, tolong betulkan saya. InsyaAllah sama-sama kita doakan
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kuatkan keimanan kita dan kita hidup bahagia dunia dan akhirat insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. اللهم يا جامع الناس اليوم لا ريب فيه اجمع بيننا وبين مكة والمدينة المنورة إن الله لا يخلف الميعاد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas perhatian. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.